dan tuan-puan, hari ini kita nak membicarakan satu tajuk, yakni membesarkan robot di rumah. Jadi kalau dulu tu robot ni rasa macam kat kilang je lah kan. Robot-robot ini dekat TV, cerita-cerita je pasal robot. $6 Million Man, tu cerita dulu kan. Dalam dia tu ada banyak besi ya. Jadi tu robot. Superman, tu manusia-manusia robot lah tu, tak terbayang. Tapi pada hari ini memang kita ada manusia-manusia robot yang tak ada besi pun dalam badan dia kan. Tidak ada bateri, tak perlu nak recharge, tapi dia manusia yang sama macam kita. Cumanya kehidupan dia itu fokus rutin harian dia sudah jadi robot. Agak-agaknya kenapa kak kita kata dia macam robot ni? Nombor satu sebab apa? Semua yang orang buat. Jadi dia buat apa ya? Jadi manusia robot ini adalah kerana apa? Kerana dia bangun tidur saja, dia terus ikut kata handphone, gadget. Kalau robot ni dia kena tunggu arahan tau. Bila arahan satu, buat satu. Tak ada pernah robot kalau kita arah satu dia buat 10. Tak pernah. Dia ikut sistem yang ada pada diri dia. Kita buat arahan satu, dia akan hanya buat satu saja. Anak kita macam tu tuan-puan hari ini ya, cucu-cucu kita tu hari ini macam tu je. Dah makan ke belum? Apa jawab dia? Belum. Atau dah. Nak makan ke tak nak? Apa jawab dia? Tak nak. Kalau dulu nak makan ke tak nak cu? Apa dia jawab? Nenek masak apa hari ni? Nampak? Dekat situ dia dah ada komunikasi dan juga interaksi. Nenek masak apa hari ni? Alah, terus kicap lagi contohnya. Jadi ada interaksi. Pada hari ini nak makan? Tak nak. Lepas tu dah makan ke belum? Dah. Dah makan ke belum? Belum. Dulu kalau kita dah makan ke belum? Kita makan pagi tadi nek, tapi macam lapar lagi. Dia ada saja ya, dia punya perbualan dan juga interaksi. Jadi hari ini apa yang kita tanya, kalau boleh dia tak nak kita tanya lama-lama. Sebab buang masa dia ni, dia nak main game. Cepatlah kaki dia tu macam lompat je kan. Kalau dulu, anak dulu macam mana ya makcik, kak? Dia jadi handbag kita yang kedua. Pegang baju kita, pergi mana-mana kenduri pun heret baju kita. Susah nak berpisah, takut dengan orang lah dan sebagainya. Ya Allah, rindunya saat-saat itu kan. Sebab memang kita sedang membesarkan manusia yang hidup pada waktu itu. Sekarang ni mak pergi jauh, tengok je lah. Sebab tak kisah, yang penting ada kan. Lagi ada satu masa ni kak, saya nak cerita. Kita orang kat masjid, lepas sembahyang, habis sembahyang tu, nampak anak umur dalam 5 tahun. Hintai. Kita ni jemaah ya, duduk lama. Hintai. Cari mak dia. Kebetulan mak dia duduk sebelah saya. Jadi mak dia pun dah habis tu kan, kita cerita sikit, dia pun terus lari, dia terpuk mak dia. Allah, saya kata bagus dia, manjanya dia. Mak dia pun peluk dia, mak dia cium dahi dia semua. Lepas tu dia pun peluk mak dia. Dalam peluk-peluk tu tangan dia jalan. Jalan ke mana kan? Dia jalan pergi cari handphone mak dia. Dah jalan di handphone mak dia, duduk sebelah mak dia. Lepas tu dia pun main. Saya pun terus pegang muka dia. Saya pun sebut nama dia. Dek, ini sayang mak ke sayang handphone? Ya Allah, automatik dia jawab. Dia apa kak? Jawab agaknya lah jawabnya. Saya handphone. Ni sayang mak ke sayang handphone ni? Saya handphone, dia cakap. Nak jumpa mak ke nak smartphone ni? Nak smartphone. Dia umur 5 tahun. Masya Allah. Memang tak pandai menipu lagi dah. Tak pandai menipu lagi. Tapi dia berterus terang. Kalau sekolah rendah dia dah pandai. Pandai ambil hati kan. Cuba kita tanya budak sekolah rendah umur 9 tahun tu
Ni datang jumpa mak ni, nak mana ni, nak mak ke nak handphone? Apa dia kata? Mak, lepas tu handphone. Tapi dalam hati dia tu, tengok handphone ni, bergetar tulang rusuk. Sekarang yang bergetar tulang rusuk bukan tengok perempuan, dia tengok handphone. Sebab handphone ni perempuan pun ada dalam ni. Betul tak? Dia main game ke, kan? Dia main apa je kat dalam ni, perempuan tiba-tiba keluar. Iklan apa-apa pun perempuan keluar. So tak payah dapat perempuan, dapat handphone, dapat semua. Jadi itulah dia anak-anak kita. Kita sedang membesarkan robot di rumah. Dia ini menjadi hamba. Dia manusia yang mempunyai talent, potensi sebagaimana anak-anak kita dulu, generasi-generasi dulu. Tapi yang ini tuan-tuan, dia menjadi hamba kepada smartphone ataupun gadget. Sedikit masa dulu yang anak-anak kita yang duk tarik baju kita waktu kita pergi kenduri, pergi mana-mana tu, kita takut sebab dia akan dipengaruhi oleh TV. Duduk je depan TV kan, tengok TV daripada satu rancangan ke satu rancangan, itu pun kita dah marah dia kan. Sebab kita tengok dia ni macam seolah-olah hidup dia mati dia kerana tilfaz, kerana TV ya. Bukan lillahi ta'ala, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Dia inna solati wa nusuki wa mahyaya li TV. Sekarang li telefon. TV tak selesai lagi, telefon dah tambah lah pula. Jadi apakah perkara yang perlu kita lakukan? Yang ini yang kita akan bincangkan pada hari ini. Sejauh mana kita nak lihat TV dan juga telefon itu ancaman ataupun nak jadi pengawal kepada robot-robot di kalangan anak kita ni. Jadi anak kita jadi robot dia lah pula, kan? Anak-anak kita ni jadi suruhan dia lah pula. Jadi game tu kata, okay, you akan naik level 5, tapi you kena buat ini dulu. Dia ikut je. Game tu arahkan gitu kan. Okay, kena dapatkan jalan yang ini dulu. Dia pun main lagi. Sampai mata rabun. Jadi dua perkara yang akan kita ungkapkan pada hari ini. Yang pertama, kita nak lihat sejauh mana gadget dan termasuk TV dan juga handphone ini dia memberi manfaat kepada kita ataupun memberi mudarat kepada kita ya. Yang kedua, kita nak lihat apakah yang boleh kita kawal ya. Boleh saya tambah satu lagi, pembentukan anak-anak ya. Jadi macam mana kita nak membesarkan anak-anak yang asalnya jadi robot itu supaya tidak menjadi robot. Jadi 3 perkara lah yang akan kita selesaikan. Baik, ada 3 benda ya saya akan huraikan pada hari ini. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat apa yang saya bawa ya. Oleh-oleh ini sebenarnya saya nak kenalkan. Saya asalnya dulu pensyarah, mengajar di Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa. Saya biasa dengan pelajar-pelajar berumur remaja. Dia lepas SPM 18 tahun, 19 tahun. Jadi biasalah dengan kerenah budak-budak ni, gaduh-gaduh pun dengan diorang juga, main pun dengan diorang juga, anak-anak remaja ni kan. Masalah zina dan sebagainya, itu juga yang saya hadapi. Anak-anak yang lahir dalam toilet ke apa ke, saya juga hadapi tuan-puan. Mengandung tanpa ayah, itu juga saya hadapi. Mencuri juga pun saya yang hadapi. Menampuk kawan, tarik rambut pun kita jugalah yang handle. Sebab maklum kita pengetua yang jaga college tu, setiap satu sesi tu ada dalam lebih kurang 1,000 atau 2,000 orang pelajar. Jadi kemudiannya daripada situ tuan-puan, saya rasa kita perlu lakukan sesuatu. Sebab generasi dah remaja ni 17-18 tahun susah sikit nak bentuk. Liat, sangat liat ya. Degilnya pun sama juga. Bila kita cakap tu untuk kebaikan dia, ada je negatifnya ya. Dia kita payahlah. Dan akhirnya saya dan suami saya dia bekas timbalan dekan di kuis dulu. Kalau sekarang ni tempat Ustaz Don lah. Dulu masa tu kami buat hari keluarga, nampak Ustaz Don tu. Masa tu dia tak masuk TV lagi, dia tak popular lagi kan. Jadi kenal baik dengan dia dan ramai kawan-kawan Ustaz Muhyiddin masih ada lagi di kuis sekarang. Jadi kami keluar dan kami buat satu akademi keluarga fitrah nama dia. Jadi akademi keluarga fitrah ini lebih bertumpu kepada apa yang tadi kamu ni sekarang ini joint venture atau buat
perkongsian dengan kami lah. Maksudnya lebih kepada mengembangkan potensi anak-anak, nak kenal, faham pasal anak-anak, pusat perkembangan anak-anak dan juga keluarga. Sebab tuan-puan yang dikasihi, ayahanda bonda, tak ada ayahanda di sini ya, tuan puan saudara-saudari bonda-bonda yang dikasihi, untuk pengetahuan kita semua, sebenarnya bila kita membicarakan tentang anak-anak ni, kita cerita pasal keibubapaan. Ini keibubapaan, dia bawah tajuk keibubapaan. Tak ada di kalangan kita ini yang mempunyai sijil keibubapaan Islam. Tak ada. Kalau nak cari pun dekat dalam internet keibubapaan Islam, subjek ke apa ke, tak ada lah juga. Payah. Jadi kita perlu buat kuliah-kuliah macam ni lah. Kita buat ni kira consider kuliah duha lah ni. Di tadika murni. Dan kita juga kena banyak buat kerjasama. Sebab saya tengok kalau kita nak bekerjasama dengan anak-anak sekolah menengah, mak bapak susah nak bagi kerjasama. Sebab anak-anak dah besar. Kalau nak buat sekolah rendah, payah juga. Sebab anak-anak ini dia dah bawah guru-guru dia. So yang paling mudah, paling indah, paling baik adalah bila kita bekerjasama dengan anak-anak guru-guru warga tadika. Sebab tadika ni anak-anak kecil-kecil ni dia tak pandai buat apa lagi, jadi mak bapak nak atau tak nak kena datang juga. Jadi ini pembentukan generasi ini bermula daripada anak-anak tadika. Ibu bapanya lah yang kita pegang. Jadi saya lebih positif, saya memandang bahawa generasi yang kita panggil generasi Y, wow, hari ni kan kak, pakcik, bonda yang datang, ayah muda sambil pangku anak tidur dekat pangku dia tu, duduk dengar kita punya ceramah, kita punya perbincangan. Jadi anak yang kalau paling besar pun dalam 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan itu yang datang, sebab dia sudah mempunyai kesedaran. Jadi kita lihat masyarakat kita agak dah sangat-sangat perlu dibantu, jadi kita perlu membantu mereka. Dan nak bantu tu kena pandai tekan Swiss mana. Kalau tekan Swiss kursus pada anak sahaja, sembahyang lah contohnya, anak pergi ke sekolah kan, dia belajar tak pasal sembahyang? Belajar. Hari Isnin belajar solat subuh, Selasa belajar solat subuh macam mana, Rabu belajar solat asar pula, sampai hari Jumaat belajar solat isyak. Cukup lengkap 5 hari, 5 waktu solat dah. Itu yang dia belajar, yang dia baca, dan exam pun kena jawab soalan-soalan yang itu. Berapa kali solat satu hari? Dia pun boleh jawab 5 kali sehari. Cuba tengok dia sembahyang pun tak kat rumah. Kan? 5 kali sehari jadi 5 hari sekali ke? Kan kelakar tu. Dia belajar lain, tapi yang dia buat lain. Jadi Swiss untuk anak-anak saja tak dikena, tak jadi. Lepas tu Swiss pada cikgu-cikgu pun tak jadi, cikgu je tak jadi juga. Sebab bila anak-anak ke sekolah dengan cikgu-cikgu, okey, bagus. Tapi bila dia di luar dengan kawan-kawan dia, habis. Bila dia dengan keluarga dia, terbang, cikgu tak ada kan. Jadi depan cikgu saja, belakang cikgu pun tak boleh. So sebab itu, dengan pengalaman kami berdua, kita lihat kalau ustaz lagi lah, dia kejar student melompat tingkat 2. Kau melompat tingkat 2, kau mengandung pula rupanya. Macam tu lah nak cerita kan, macam melompat je gaya kita kan. Tapi itulah yang berlaku pada masyarakat kita. Dan kita lihat mereka ini adalah anak-anak kita juga. Saya kalau tengok anak tu yang pelajar bersalin dalam toilet, saya tengok dia seperti saya tengok anak saya. Itulah anak kita. Anak orang adalah anak kita. Tapi kadang-kadang tuan-puan, bila tengok pula baby meninggal dunia contohnya, saya menangis. Dan ustaz lah, suami saya lah, itu bukan bapak saya ya. Suami saya yang tadi kat sini tu, kadang-kadang ayah saya, dia nangis bawah ketiak dia tuan-puan. Jadi dia lah yang faham. Kita bawa budak tu pergi ke klinik, jumpa dengan doktor, tengok, cek kan, perut dia mengandung. Dia pun tak tahu dia mengandung. Dia duduk bawah ketiak suami saya.
menangis, dia lah yang pujuk apa semua kan. Kita kata, ya Allah, anak-anak kita ni macam mana? Sebab betul tuan-puan, kalau kita tak anggap anak-anak itu anak-anak kita, satu masa anak kita akan bawa balik dia jadi anak kita balik. Betul tak? Kalau kita kata ini anak orang, suatu masa dia kahwin dengan anak orang juga, takkan nak kahwin dengan anak kambing kot. Anak orang, jadi anak orang akan jadi anak kita, akan jadi menantu kita. Apa-apa yang berlaku pada menantu dengan kita, dia terkesan, memberi kesan pula hubungan kita dengan anak kita juga kan. Jadi dia punya pengaruh terhadap anak kita juga membentuk hubungan dia dengan keluarga dia, dengan adik-beradik dia dan sebagainya. Bonda-bonda mesti tahu kan, kakak-kakak semua kita mesti tahu dah. Kita dah ada menantu-menantu, ada yang menantu yang memang betul-betul membantu, ada yang menantu tu kepala hantu pun ada juga kan. Jadi itulah yang berlaku.